Yang dipertua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertama, terus kepada maksud B6 Jabatan Perdana Menteri. Bagi maksud ini saya ingin menyentuh berkenaan dengan pemerkasaan anggota perkhidmatan awam. Saya menyanjung tinggi perkhidmatan cemerlang penjawat awam. Namun, telah berlaku kes-kes penangkapan anggota perkhidmatan awam yang turut menjejaskan anggota lain kerana nila setitik rosak susu sebelanga. Berdasarkan perangkaan SPRM sepanjang 9 tahun iaitu 2003 sehingga 2011, secara keseluruhannya purata tangkapan ke atas penjawat awam adalah seramai 260 orang setahun, berbanding jumlah keseluruhan penjawat awam di Malaysia iaitu 1.4 juta orang. Peratusannya adalah terlalu kecil iaitu sekitar 0.018% sahaja. Ini tidak termasuk jenayah lain seperti penagihan dadah, maksiat dan sebagainya. Dan bagi memasuki perkhidmatan awam, calon ditapis dengan pelbagai jenis ujian lisan maupun bertulis. Malah ada juga beberapa tapisan keselamatan. Sebagai contoh, saya ambil sukatan peperiksaan memasuki perkhidmatan awam grade 41 di mana mempunyai 5 section, iaitu pengetahuan A mengenai Malaysia dan alam sekeliling, Section B daya menyelesaikan masalah, Section C kefahaman bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, Section D bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, dan Section E bahasa Inggeris. Di sini saya ingin menyarankan agar diwujudkan satu lagi section yang tidak kurang pentingnya, iaitu Section F kefahaman fardu ain khusus bagi calon beragama Islam. Begitu juga soalan-soalan temuduga yang sering ditanya oleh panel penemuduga kepada calon berkisar kepada beberapa aspek seperti latar belakang dan kelayakan calon, jawatan yang dipohon dan berkaitan dengan SPA, dasar kerajaan, isu semasa dalam dan luar negara. Apa salahnya penemuduga menanyakan soalan-soalan wajib berbentuk pengetahuan asas fardu ain? Saya yakin masyarakat menyambut baik usaha ini bagi memurnikan lagi perkhidmatan awam dan memastikan pengukuhan aspek akidah dan juga ibadah. Ini juga merupakan kesinambungan pendidikan Islam dari peringkat rendah, menengah, pendidikan tinggi, seterusnya bidang pekerjaan. Saya terus kepada maksud B31 Kementerian Pelancongan. Saya pernah mempersoalkan kesan pelancongan terhadap sosio budaya masyarakat setempat seperti kawasan pelancongan pesisiran pantai dan juga pulau-pulau. Namun, jawapan menteri agak mengelirukan. Saya sebut di sini satu hasil kajian Prof. Madya Dr. Yahya Ibrahim daripada Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran UKM bertajuk Komuniti Melayu Pulau Tioman, Isu dan Cabaran dalam Konteks Pembangunan Pelancongan. Beliau mengatakan, hari ini boleh dilihat lelaki tempatan berumur 50-an bersiar-siar di tepi pantai atau berjalan di jalan raya dengan memakai seluar mandi sahaja. Keadaan ini tidak diterima 20 tahun lepas. Ini adalah suatu perubahan sosio budaya yang disebabkan berpunca daripada pelancongan. Dan pelancongan juga telah menyebabkan tumbuhnya pelbagai kedai yang menjual minuman keras di kawasan-kawasan pantai pelancongan dan juga pulau. Sememangnya kita tahu undang-undang telah menetapkan minuman keras haram bagi orang Islam, tetapi belum ada undang-undang yang menetapkan orang Islam dilarang menyediakan dan menghidangkan arak. Dalam situasi seorang Muslim yang setiap hari menyedia dan menghidangkan arak, mampukah penguatkuasa mencegahnya daripada meminum arak? Dengan bilangan anggota penguatkuasa yang terhad dan penjualan arak berleluasa, termasuk penyedia dan penghidang arak di kalangan orang Islam, sememangnya undang-undang ini tidak mampu untuk mengekang ataupun menghalang orang Islam daripada meminum arak.
Dalam hal ini, saya menyokong cadangan daripada Kerajaan Johor untuk memansuhkan pusat hiburan keluarga di seluruh negeri itu mulai tahun depan bagi membendung masalah sosial di kalangan remaja. Walaupun terdapat syarat ketat di pusat-pusat hiburan yang kelihatan begitu ideal, namun sebenarnya daripada sudut pemantauan dan kawalan, ianya sangat sukar kerana pelbagai bentuk halangan. Ini sesuai dengan satu kaedah fiqh dalam Islam, iaitu dipanggil sadduz zara'i', di mana apa-apa yang pada asalnya dibolehkan tetapi apabila membawa kepada perkara haram, ia turut disekat disebabkan suatu kemaslahatan yang lebih besar. Seterusnya saya berpindah kepada maksud B41 Kementerian Pendidikan. Berkenaan ini, saya ingin merujuk kepada kursus pengajian Islam yang sebelum ini diwajibkan ke atas setiap pelajar Islam dan statusnya wajib lulus, dan kursus taraf bagi pelajar bukan Islam adalah sebelum ini adalah kursus pendidikan moral. Ini ditawarkan di IPTA dan juga di IPTS. Tetapi kini, kedua-dua subjek tersebut telah diganti dengan tamadun Islam dan tamadun Asia, ringkasnya TITAS, yang menjadi subjek wajib bagi Islam dan juga bukan Islam. Saya menghormati matlamat TITAS adalah sebagai penggalak dan alat kepada budaya menghormati, toleransi dan memahami kepelbagaian, kepercayaan dan juga budaya. Namun kita umat Islam bukan setakat mempelajari agama untuk mewujudkan budaya toleransi dan memahami kepelbagaian kepercayaan, malah untuk mengamalkan sebagai cara hidup, sama ada daripada sudut akidah, fiqh maupun akhlak. Sehubungan itu, saya berpandangan sukatan asal bagi kursus pengajian agama Islam adalah lebih relevan sebagai umat Islam dan tidak perlu diganti dengan TITAS. Cuma mungkin boleh pengajian Islam ini diintegrasikan sedikit sebanyak dengan TITAS. Seterusnya, saya ingin merujuk bagi maksud B45 Kementerian Belia dan Sukan yang memohon tambahan sebanyak RM12 juta bagi membiayai sambutan Hari Belia Negara tahun 2012 yang diadakan pada 23 sehingga 27 Mei 2012 di Putrajaya. Saya berpendapat jumlah yang dibelanjakan sebanyak RM12 juta bagi satu program ad hoc selama 5 hari bertumpu di Putrajaya adalah suatu pembaziran. Bagi program sedemikian, tentu sekali perbelanjaan terbesar adalah untuk logistik seperti penyewaan khemah, PA sistem, pakaian, peralatan lain, khidmat event manager, jemputan artis dan sebagainya. Yang mendapat untung terbanyak tentu sekali beberapa orang pembekal. Apalah kiranya jumlah ini digunakan sebagai insentif perniagaan, insentif perkahwinan, insentif kemahiran, insentif pendidikan dan sebagainya, yang tentu sekali lebih ramai penerima manfaat dan berbentuk jangka panjang. Saya ingin berkongsi, di Kelantan kami amat berjimat cermat. Perbelanjaan kerajaan negeri bagi tahun 2012 berjumlah lebih kurang 400 juta. 12 juta sangat bernilai bagi kami. 12 juta boleh digunakan untuk membina sebuah lagi ma'had tahfiz, boleh membayar allowance 2,700 orang guru Quran untuk 2 tahun, boleh dibelanjakan untuk 24 kali Qaryah Ramadan di pusat bandar Kota Baru dan macam-macam lagi. Perbelanjaan berhemah penuh amanah, insya-Allah. Dan seterusnya, saya memohon perincian bagi perbelanjaan tersebut dan apakah kesan jangka panjang terhadap belia hasil daripada program tersebut yang telah dikenal pasti. Seterusnya, saya ingin menyentuh bagi maksud B48 Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Saya ingin menyentuh berkenaan dengan krisis moral yang semakin meruncing. Menurut rekod Jabatan Pendaftaran Malaysia, berkenaan jumlah anak tak sah taraf yang didaftarkan bagi tahun 2012 adalah seramai 51,757 orang, iaitu 9.4% daripada jumlah kelahiran berdaftar. Peratus
bagi tahun 2011 adalah 8.9%, yakni peningkatan sebanyak 0.5% setahun. Yang lebih membimbangkan, mengikut negeri, peratus pendaftaran anak tak sah taraf berbanding kelahiran berdaftar bagi Pulau Pinang 29.4%, Sabah 26.4%, wilayah Persekutuan Labuan 23.0%, manakala wilayah Persekutuan Putrajaya 10.8%. Sebagai perbandingan, pendaftaran anak tak sah taraf di Amerika adalah 40%, dan mereka menganggap figure ini dengan izin adalah sangat alarming, sangat membahayakan. Dan perbezaan hanya 10 hingga 15% sahaja dengan negara yang mengamalkan nilai-nilai kebaratan, sedangkan kita sepatutnya mengamalkan nilai-nilai murni. Tata susila ketimuran tidak mengira agama, mahu Islam maupun agama lain. Masyarakat semakin membebaskan diri mereka dengan ikatan perkahwinan, mula membebaskan diri mereka dengan nilai-nilai murni peradaban ketimuran, terjerumus dengan hubungan intim sebelum perkahwinan tanpa mengira agama. Sedangkan hanya institusi perkahwinan sahaja yang mampu melahirkan masyarakat yang makmur dan sejahtera. Dan saya pernah dimaklumkan bahawa terdapat pejabat pendidikan daerah yang membuat kajian kadar pelajar sekolah menengah yang terlibat dengan hubungan seks. Hasilnya amat mengejutkan, 70% mengatakan pernah. Dan saya juga ingin merujuk kepada pendapat Ketua Subunit Sexuality Bahagian Reproduksi Manusia Lembaga Penduduk dan Pembangunan Negara LPPKN, yang berpendapat dasar sedia ada menjurus kepada pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial sahaja, tetapi kurang memberikan perhatian. Ada 2 minit lagi. Sekejap, sikit lagi. Tetapi kurang memberikan perhatian kepada penzinaan dan salah laku seksual. Dan melihat kepada statistik dan fakta ini, pihak kementerian seharusnya mempunyai plan-plan tindakan yang lebih efektif, kerana program-program yang ada sekarang seolah-olah kurang berkesan. Krisis moral semakin meruncing, masalah menjadi semakin complicated. Lebih teruk jika kita mengalami krisis nilai, mula menerima nilai kebaratan dan meninggalkan nilai-nilai ketimuran dan juga kesusilaan. Akhir sekali, saya ingin merujuk kepada suatu projek yang disebut sebagai projek Lebuh Raya Kuala Kerai Kota Baru, yang merupakan suatu projek yang telah dimasukkan dalam rancangan Malaysia ke-6 lagi, tetapi sehingga kini masih belum dapat dilaksanakan. Dan senario sedikit berkenaan dengan projek Lebuh Raya ini, walaupun telah pun ada dalam RMK ke-6, tetapi dikeluarkan pada tahun 2008, diminta masuk kembali dalam tahun 2000 melalui RMK 10, namun tidak diluluskan. Jadi saya ingin memohon dan saya ingin meminta suatu komitmen daripada kerajaan pusat. Sebenarnya bagaimanakah kedudukan Lebuh Raya ini yang merupakan keperluan meruncing bagi rakyat Kelantan semenjak 27 tahun yang lepas, tidak mendapat kemudahan yang sepatutnya diterima oleh rakyat Kelantan, dan sehinggakan kerajaan Kelantan terpaksa mengisytiharkan yang kita panggil Lebuh Raya Rakyat, dan rakyat telah menginfakkan setakat ini 2.6 juta untuk pembinaan suatu lebuh raya bernilai 50 juta. Jadi saya ingin sebagai kerajaan pusat memberikan komitmen bagi kebajikan dan juga kemajuan pembangunan rakyat Kelantan. RM 50 juta berbanding dengan apa yang kita luluskan hari ini sebanyak 12 bilion adalah satu picisan sedikit, dan tempoh menunggu selama 27 tahun adalah satu tempoh yang sangat lama. Dan hari ini sekali lagi saya ingin memohon
komitmen kerajaan pusat untuk meneruskan pembinaan lebuh raya ini dengan kerjasama dengan Kerajaan Negeri Kelantan. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Ahmad. Seterusnya saya ingin mempersilakan Tuan Lee Han Jong